Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita dalam kitab teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita pada siri yang ke-100 pada hari ini, alhamdulillah. Dalam persiaran sebanyak 100 siri. Tuan-tuan yang terlepas boleh layari YouTube kami, Pusat Ilmu At-Taqwa. Boleh layari juga Facebook kami, page Facebook kami, iaitu Pusat Tahfiz At-Taqwa. Tuan-tuan, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada hari ini dalam kitab teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Tuan-tuan, sebenarnya kita terbagi kepada 3 slot. Slot yang pertama adalah slot Qamus Al-Quran, dan slot yang kedua adalah slot Tadabbur Al-Quran, dan yang ketiganya adalah slot kitab latihan yang berwarna merah. Alhamdulillah tuan-tuan, sekarang kita pada slot yang pertama pada muka surat 161, membincangkan perkataan, mencari 2 kotak merah, membincangkan huruf fa. Perkataan root words, kata akar, kata dasarnya adalah fa, jim, ra. Tuan-tuan lihat apa yang tuan-tuan perlu lihat? Perkataan fajara, yafjuru, makna berterusan dalam dosa. Fajara, yafjuru, ataupun memancutkan, boleh. Fujur, makna kejahatan. Fajara yafjuru, fujur, isim masdar je, kejahatan ataupun dosa. Fajara yafjuru verb, fujur adalah noun. Fajir adalah isim fa'il, iaitu orang yang jahat. Fujar adalah plural dia. Fajirun adalah singular. Fajjara, makna memancutkan dengan kuat. Tafajjara, jadi dia menjadi pancut, terpancut kuat. Infajara, terpancut. Fajrun, cahaya fajar. Tuan-tuan, banyak perkataan. Alhamdulillah, kita lihat perkataan fajru. Fajru ni maknanya kita panggil apa? Fajartuhu fanfajara. Dalam Quran dalam Quran tuan-tuan lihat. Wa fajjarnal arda uyuna faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Betul surah apa tu? Surah Al-Qamar, juzuk 27 Wa fajjarna, juzuk 27. Tuan-tuan buka muka surat berapa ya? Qamar 529 ayat yang ke-12. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Kami telah pancutkan bumi ini, kami pancutkan mata air. Kami telah pancarkan. Okey. Itu daripada fajjara yufajjiru. Fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Dekat mana tu? Surah Al-Isra juzuk 15. Betul juzuk 15, 5 lai. Tuan-tuan buka 5 lai juzuk 15. Muka surat berapa tu? 291 ayat yang ke 91. Au takuna laka jannatum min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Lalu engkau telah pancarkan sungai-sungai di tengah-tengah sungai tadi. Tafjira.
bukan tengah-tengah sungai ni. Telah engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan sungai yang mengalir deras di celah-celahnya. Di celah-celah sungai lah. Kamu alirkan sungai di celah-celahnya. Celah-celah kebun tu. Di celah-celah kebun, bukan celah-celah sungai, celah-celah kebun. Khilalaha jannatun. Ha tu kembali kepada jannatun. Boleh Ayat atas dia pun ada. Ayat 90. Tadi 91. Ayat 90. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka kata, kami tidak akan beriman kepada kamu wahai Muhammad hatta tafjura lana, sehingga engkau pancarkan kepada kami dengan pancarkan kepada kami mata air daripada bumi, keluar daripada bumi. Nampak? Itu fajara yafjuru. Maknanya pancar. Fajjara yufajjiru, makna pancarkan juga, cuma beza dia pancarkan dengan kuat. Pancaran yang kuat. Boleh Fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Nampak? Juzuk apa tu? Juzuk 1 tu surah Al-Baqarah, kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Muka surat 9 ayat yang ke-60. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Nampak? Fanfajarat, maka terpancarlah. Infajara, terpancar, terpancutlah daripadanya 12 mata air. Nampak Wal fajr walayalin ashr. Wal fajr, itu maknanya fajar. Mana waktu fajar lah, demi waktu fajar, waktu pagi, fajar. Dipanggil solat subuh solatul fajar. Solatul fajar. Sebab apa? Fajar tu makna pagi, solat subuh. Wal fajr, demi waktu fajar, demi pagi, waktu pagi. Okey Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Juzuk ke-15. 4 line plus 1 page. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Quran di waktu fajar adalah disaksikan. 78 ayat 78 muka surat 290. Solat subuh itu fajar, solat subuh, solatul fajar. Okey. Ayat ini ada ulama kata untuk terangkan 5 waktu solat. Salah satunya inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Itu salah satu waktu solat, itu waktu subuh. Sebelum dia aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Okey Qur'anal fajr 78. Dirikan solat ketika matahari terbenam sehingga gelapnya malam, dan dirikan pula solat subuh. Qur'anal fajr, solat subuh. Ini tentang dalil sembahyang 5 waktu. Kemudian fajar ni dia ada 2, satu fajar kadhib. Satu lagi dipanggil fajar shadiq. Fajar shadiq ni yang ada kaitan dengan agama, puasanya,
solatnya. Sebab apa kaitan dengan puasa? Bila mana seseorang itu, bilakah waktu terakhir dia untuk dia makan ketika dia berpuasa? Waktu fajar sadiq. Apa kena mengenai dengan semayang? Fajar sadiq adalah fajar yang masuknya waktu subuh. Fajar kazib tidak ada memberi implikasi hukum. Boleh Dalam suratul Mutaffifin juzuk 30, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Okey, fujjar adalah jamak kepada fajir, orang yang jahat. Jelas Ulaika humul kafaratul fajarah. Fajarah. Kat mana tu? Abasa wa tawalla ke? Bawah. Ayat bawah abasa wa tawalla juz 30 ada. Ayat terakhir sekali. Ayat terakhir surah Abasa wa Tawalla, muka surat 585 ayat ke-42. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jahat. Kafarah jamak kepada kafirun. Okey. Fajarah jamak kepada fajirun. Fajirun itu jamak dia boleh dua, fajarah pun mungkin boleh, fujarun pun boleh. Jelas Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Surah apa tu? La uqsimu biyaumil qiyamah, juzuk yang ke-29. Betul Muka surat 577. Okey. Ayat yang kelima. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia nak untuk berbuat dosa pada masa di hadapannya. Nombor 5 Nak membuat dosa makna terus menerus. Yafjura makna buat dosa, melakukan dosa. Okey. Dikatakan pendusta itu fajirun. Kadzibun, orang yang mendusta, pendusta itu dikatakan dia fajirun. Kerana apa? Kerana kadzib, dusta itu adalah sebahagian daripada dosa. Okey. Dalam doa kunut Saidina Umar, dalam doa kunut yang masyhurnya yang kita baca itu bukan daripada Saidina Umar, yang pada Saidina Umar, wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Orang yang mendusta kami tinggalkan, orang yang mendustai kamu. Okey. Ada satu peperangan dalam Arab, dalam bangsa Arab dulunya, dipanggil peperangan apa? Yaumul Fijar. Apa itu Yaumul Fijar? Iaitu peperangan yang mana peperangan yang sengit sesama orang Arab. Satu ketika dahulu dipanggil apa? Dipanggil sebagai Ayyamul Fijar. Ayyamul Fijar. Dalam Qasasun Nabiyyin juzuk yang kelima, insya-Allah tuan-tuan akan jumpa di sana. Ayat ringkas sajalah. Ayyamul Fijar, kisah ringkas. Kita dah bersiaran, okey, dah cukup 15 minit. Habis untuk satu perkataan root word fajimra. Okey? Alhamdulillah. Sekarang kita akan berpindah pada sesi tadabbur Al-Quranul Karim, tuan-tuan.
kita lihat tadabbur kita. Tuan-tuan, tadabbur kita masih lagi membincangkan skop spesifik skop, iaitu az-zikru wal hazfu. Hazaf dan juga disebut. Saya nak ajak tuan-tuan, kita buka surah apa ya? Suratul A'raf. Betul, Suratul A'raf. Ayat 44. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Penghuni-penghuni syurga telah menyeru penghuni-penghuni neraka. Apa dia? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna, sesungguhnya kami telah mendapati apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami itu adalah benar. Fahal wajadtum, adakah kamu mendapati apa yang Tuhan kamu janjikan itu benar? Qalu na'am, mereka kata ya. Fa'adzana mu'adzinun bainahum, telah menyerulah penyeru, iaitu malaikat telah menyeru di antara mereka, al-la'natullahi 'alal zalimin, laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Okey. Perbincangan kita tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak tak pada baris yang pertama, baris yang kedua pada muka surat 156, ayat yang ke-44, baris yang pertama dan kedua. Tuan-tuan lihat an qad wajadna ma wa'adana. Wa'ada adalah fi'il, na itu adalah dhamir, maf'ulun bih, dhamir. Rabbuna, Rabbuna adalah fa'il, Rabbuna, Tuhan kami. Okey, haqqa. Okey, nampak tak? Ma wa'adana, apa yang telah menjanjikan kepada kami oleh Tuhan kami, itu benar. Tapi dalam ayat yang nombor 2 bawah dia tu, baris yang kedua, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum. Wa'ada tu fi'il, dhamir tak ada. Rabbukum jadi fa'il, haqqa, dia tidak diletakkan dhamir na. Ma wa'adana rabbukum, ataupun bukan ma wa'adana, ma wa'adakum rabbukum. Fahal wajadtum, adakah kamu mendapati ma wa'adakum, apa yang menjanjikan kepada kamu rabbukum, oleh Tuhan kamu itu benar. Ma tak letakkan dhamir kum, wa'adakum rabbukum. Nampak tak? Itu perbincangan kita tu. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak menyatakan di sini apa dia? Orang-orang kafir, mereka ni mengingkari ni bukan kata al-wa'du, bukan kata janji, tetapi wal wa'idu. Al-wa'du dan juga al-wa'idu. Wa'du ni janji baik, juga mereka dusta. Al-wa'idu, janji yang keras, janji yang mengenai azab, ancaman, itu lagilah mereka ingkar. Walaisu mungkirin, bukanlah mereka ni ingkar kepada apa yang Allah janjikan kepada mereka sahaja, ancaman, azab, siksaan itu pun mereka ingkar. Nampak orang kafir? Seolah-olah Allah Ta'ala menyatakan hal wajadtum wa'ada rabbukum haqqa,
faka'annahu qala hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Sebab itu Allah Ta'ala kata begitu. Berbeza dengan orang beriman tau. Orang yang beriman, Allah Ta'ala kata kat dia, ma wa'adana rabbuna haqqan. Mereka menunggu apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka daripada kebaikan dan juga kemuliaan. Sebab itu diletakkan wajadana ma wa'adana, wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Nampak Dalam kitab Kasyaf Az-Zamakhsyari dalam ayat ini, sekiranya kamu kata kerana apakah tidak dikatakan ma wa'adakum rabbukum seperti mana dikatakan ma wa'adana rabbuna. Imam Zamakhsyari kata dihazafkan demikian kerana takhfif. Itu yang pertama, takhfif, meringankan. Sebab apa ringan? Sebab dah ada petunjuk dah. Ma wa'adana rabbuna ma wajadtum ma wa'adakum, buang kum tu tak payah sebab tak perlu banyak-banyak kali ulang dhamir. Sekali dia takhfif. Kerana dah ada dalalah ke atas. Petunjuk di atas dah ada. Wa'adana. Jadi di situ wa'adakum lah, tak perlu sebut kum tu lagi lah. Okey. Dia juga takhfif kepada siapa? Kepada orang yang berkata atlaqa liyatanawal kullama wa'adana Allah, iaitu secara mutlak. Maknanya secara mutlak wa'ada rabbukum, tak letakkan dhamir kum, dibuang, dihazaf kerana menunjukkan mutlak. Merangkumi setiap yang apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka, iaitu hari kebangkitannya, hari hisabnya, pahala, hukuman, pahala, hukuman, kemudian apa lagi, hari kebangkitan, hari hisab, semua ahwal, keadaan, situasi hari kiamat, semuanya mereka ingkar. Kerana mereka ini mendustai yang demikian, iaitu hari kiamat, semua sekali lah, azab kubur dan semua yang berkenaan ilmu ghaib, semua mereka ingkar, mereka dustakan. Sebab itu tidak disebutkan nak bagi itu secara mutlak. Jelas Jadi kesimpulan dia apa tu? Kesimpulan dia tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, nak bagi tahunya wa'adana rabbuna haqqan, kami mendapati apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami benar. Adakah wajadtum, apa yang kamu dapati apa yang Tuhan kamu janjikan itu benar? Wa'ada tak perlu diletakkan kum kerana untuk menunjukkan makna mutlak, umum, semua sekali mereka dustakan. Seterusnya, perbincangan yang terakhir daripada surah As-Saffat ayat 178 179. Juzuk 23 muka surat 452. Tuan-tuan nampak tak? Pada ayat 175 diletakkan hum wa absiruhum fasawfa yubsirun afa bi'adzabina yasta'jilun fa idza nazala bisahatihim fasa'a sabahul munzirin وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin. Wa absirhum fasawfa yubsirun. Kamu perlihatkanlah kepada mereka, maka kelak mereka akan lihat sendiri dengan mata kepala mereka. Afa bi'adzabina yasta'jilun. Maka adakah azab kami mereka nak minta disegerakan? Fa idza nazala bisahatihim. Maka apabila telah turun di daerah mereka, telah turun bisahatihim, di daerah mereka, fasa'a matarul munzarin. Turun apa? Turun azab lah. Maka buruklah sabahul munzarin, pagi orang yang diberi peringatan tu. Okey. Wa tawalla anhum hatta hin. Dan kamu berpalinglah daripada mereka sehingga satu waktu. Wa absir, dan perlihatkanlah. Fasawfa yubsirun, maka kelak mereka akan melihat sendiri dengan mata kepala mereka. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawalla anhum hatta hin wa absir fasawfa yubsirun. Tuan-tuan nampak tak ayat yang kita nak bincang ni, ayat 174, 175 dalam surah As-Saffat, dan juga ayat 178, 179 daripada surah yang sama, surah As-Saffat. Okey? Di mana perbincangan kita nak bincang ni? Dalam slot tadabbur kita ni nak menyebutkan penyebutan dhamir pada wa absiruhum. Yang pertama tu wa absiruhum fasawfa yubsirun. Dan dihazafkan hum yang kedua tu dihazafkan. Di mana? Pada ayat yang ke 179. Wa absir, tak ada hum, bukan wa absirhum, tak ada hum, dibuangkan. Wa absir fasawfa yubsirun. Sebab apa boleh jadi macam tu? Itu yang kita sedang nak bincangkan, nak gali ilmu-ilmu Allah pada pagi yang mulia ni. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab demikian, tuan-tuan lihat yang pertamanya, ayat ke 175, wa absir fasawfa yubsirun. Ayat tersebut ayat tersebut adalah dengan sebab turunnya azab kepada mereka pada hari Badar. Wa tawalla anhum hatta hin wa absir fasawfa yubsirun. Okey. Turunnya azab kepada mereka pada hari peperangan Badar. Apa yang azab kena kepada mereka orang kafir ni? Di kalangan mereka ada yang terbunuh, ada yang ditawan. Nah, itu azab yang dikenakan kepada mereka. Sebab tu diletakkan hum wa absirhum, kena atas mata kepala mereka sendiri. Okey. Bila sebut tentang peperangan, terkandunglah dalam peperangan itu, iaitu apa dia? Terbunuhnya pembesar-pembesar Quraisy, tawanan mereka. Dan juga bila sebut tentang peperangan Badar ini juga, apa yang berlaku? Kelegaan dalam hati orang-orang yang beriman, sebab mereka memperolehi kemenangan. Sebab tu diletakkan wa absiruhum fasawfa yubsirun. Okey. Ayat yang kedua, tuan-tuan lihat ayat yang kedua, wa absir fasawfa yubsirun. Tak sebut wa absirhum, tak sebut. Sebab apa ya? Sebab ayat yang kedua, tuan-tuan, puan-puan, adalah mengenai dengan hari pembukaan Makkah. Kita panggil Fathu Makkah. Tiada di dalamnya, dalam Fathu Makkah, tiada di dalamnya sama sekali, tiada apa? Tiada pembunuhan, tiada tawanan. Cuma dalam peperangan ni, Abu Sufyan kata apa? Semua berlindung.
di rumah Abu Sufyan ataupun ada disebutkanlah cuma nak bagi tahu dalam siapa yang ada di luar lagi maka dia akan dibunuh. Makna yang dibunuh itu tak banyak. Mungkin kurang daripada 10 orang, tapi tak berlaku peperangan. Okey. Hanya nyesanya Fathu Makkah adalah hidayah dan juga rahmah. Okey. Sesungguhnya Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah ini adalah pembukaan juga bagi Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab. Kerana itulah atlaqa, Quran telah memutlakkan wa absir. Tak letak hum sebab apa? Umum. Dimutlakkan umum. Tak diletakkan hum. Samalah macam tadi, diumumkan wa absir. Kamu lihatlah. Jadi mana pembukaan kota Mekah bukan untuk penduduk Mekah saja, tak terkhusus kepada mereka seperti peperangan Badar. Peperangan Badar untuk orang Badar saja. Tetapi pembukaan kota Mekah menunjukkan itu juga pembukaan untuk semenanjung tanah Arab. Bukan untuk penduduk Mekah sahaja. Apabila berlakunya Badar secara khusus, Badar ini berlakunya peperangan Badar ini khusus kepada penduduk Mekah. Siapa yang menyertai peperangan Badar? Penduduk Mekah lah, kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Telah timpa kepada mereka azab. Untuk mereka saja penduduk Mekah, kafir Quraisy. Sebab itu letakkan wa absirhum. Hum adalah penduduk Mekah kafir Quraisy. Tetapi bila sebut tentang Fathu Makkah, tidak ada sama sekali di dalamnya peperangan, pembunuhan secara beramai-ramai, secara jamaah. Tidak ada tawanan. Tetapi kesannya adalah umum. Mendapat pembukaan kota Makkah ini secara umum. Satu Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab dapat. Sebab itu di dalam kitab Burhan dinyatakan dua ayat ini antara faedahnya wa absiruhum. Pada dua ayat ini wa absiruhum dan juga absir, ayat yang pertama turunnya azab kepada mereka pada peperangan Badar, iaitu mereka terkena pembunuhan, mereka terkena musibah, tawanan, kekalahan, ketakutan. Itu yang mereka dapat. Diletakkan hum, mereka itu yang dapat. Adapun Fathu Makkah diiringi dengan menzahirkan kepada mereka nikmat-nikmat, bitakminihim, dengan apa? Keamanan, dan juga dengan apa? Hidayah kepada keimanan mereka. Okey, dan untuk melegakan mereka, bukan untuk melegakan. Sebab lega ni peperangan. Bila mana peperangan kita dah menang, lega. Tapi tak berlaku peperangan, macam mana nak lega? Okey? Jadi di sini menunjukkan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, itulah dia kesimpulan yang kita dapat simpulkan. Wa absiruhum, sebab apa letak hum? Itu untuk mereka penduduk Mekah, khususnya menyertai peperangan Badar orang-orang kafir Quraisy. Sebab apa? Wa absir yang kedua tak diletakkan hum, kerana itu adalah rentetan daripada Fathu Makkah. Tak ada berlaku peperangan, tidak ada berlaku tawanan, tidak ada berlaku ketakutan, tidak ada berlaku kelegaan dan sebagainya. Maka tidak diletakkan hum, kerana itu adalah mutlak, umum. Pembukaan kota Mekah bukan untuk orang kota Mekah, tetapi untuk Jaziratul Arab keseluruhannya. Cukup tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian kita pada tengah hari yang mulia ini. Kita dah lebih lah setengah jam, alhamdulillah. Hari ni kita dah 35 minit. Jadi cukup sekadar itu, dah lewat masa 4 minit lebih kurang. Minta maaf banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan pengajian kita ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tekanlah butang share untuk sama-sama mendapat istifadah, mendapat benefit daripada pengajian kita ini. Orang lain pun tumpang sama.
Cukup sekadar itu saya serahkan majlis kepada Ustaz Agong, Ustaz Yusof Agong, yang akan mengendalikan majlis dan sekaligus akan menutup tirai majlis pada tengah hari yang mulia ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dah banyak mendengarkan syarahan daripada Ustaz Farid, dan alhamdulillah kita dah masuk kepada sesi latihan kaedah kata dasar Al-Quran. Kata dasar bahasa Al-Quran. Ini ya, tuan-tuan dan puan-puan, sila siapkan buku yang merah ni. Sekarang kita masuk pada latihan yang muka surat 70. Muka surat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ard liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Okey, ini kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, ada dalam Al-Quran ni muka ayat yang 204 hingga ayat 205. 204 dan 205. Muka surat 32 kalau ada dalam Al-Quran. Okey. Yang pertama, soalan pertama, yu'jibu wa minan nas, dan di antara manusia dan di antara manusia ada yang yu'jibu. Okey, latihan pertama yu'jibu. Yu'jibu. Sini dah ada kata dasarnya dah. Dah tertulis kata dasar dia, itunya ain, jim dan ba. Kata dasar dia ain, jim dan ba. Okey. Wazan dia apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Wazan dia senang saja. Yuf'ilu. Okey? Yuf'ilu. Jadi jadi kata dasar dia tadi ain, jim dan ba. Yuf'ilu. Itu wazan dia. Kalau yuf'ilu, fi'il madi dia apa yuf'ilu ni? Af'ala. Yang ini ni kalau tuan-tuan nak perempuan nak mencari fi'il madi, dia rujuk kepada wazan. Sana tu ada tabel wazan muka surat 14 di buku yang hijau. Di buku yang hijau ada. Kalau yuf'ilu, madi dia adalah af'ala. Maknanya kalau yu'jibu, madi dia adalah a'jaba. Maknanya madi dia adalah a'jaba. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pertama ain, aim, jim dan ba. Lepas tu cari perkataan a'jaba. Ini kata rujukan. Kata rujukan. Kalau ini kata dasar. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak merujuk makna yu'jibu apa? Tengok pada perkataan a'jaba. Maknanya apa sini ni? Boleh ditengok sana. Apa makna dia? Membuat takjub. Apa bahasa dia? Membuat takjub. Cari di ain, jim dan ba. Okey. Mengherankan. Muka surat 148. Kata dasar dia ain, jim dan ba. Apa nama dia? Kata rujukan dia a'jaba. Maknanya dia mengherankan. Mengherankan. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu.
dan di antara manusia ada yang mengherankan perkataannya bagi kamu. Dalam Al-Quran tu makna dia mengagumkan kamu, mengagumkan. Membuat kamu kagum-kagum. Membuat kamu kagum atau mengherankan. Jadi wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu, dan di antara manusia ada yang perkataannya membuat kamu kagum. Jadi perkataannya ni, jadi fa'il dia di sini ni yu'jibu ni fa'il dia adalah qawluhu. Qawluhu. Fa'il dia adalah qawluhu. Di antara manusia, dan di antara manusia ada yang qawluhu, perkataannya mengagumkan kamu wahai Muhammad. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Okey. Jadi terjemahan penuh dia adalah dia mengagumkan. Mana dia? Mengagumkan. Dia mengagumkan. Atau mengherankan boleh juga. Okey. Wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Yushhidu. Yushhidu ni masih sama macam tadi. Yu'jibu. Sama dia. Maknanya wazan dia tetap sama. Yuf'ilu. Wazan tak sama. Wazan dia, pola dia tetap sama. Yu'jibu, yushhidu, yuf'ilu. Jadi apa kata dasar dia? Fa, ain dan lam. Apa? Shin, ha dan dal. Ini kata dasar dia. Okey. Kata dasar dia dah ada. Sini rujukan makna kamus, ini ni tersilap mungkin ni. Tersilap tulis. Sebabkan kalau kita nak cari rujukan kamus, kita kena cari fi'il madi. Jadi yuf'ilu ni fi'il madi dia apa? Af'ala, sama macam tadi ya. Af'ala. Maknanya kalau yushhidu ashhada, ashhada yushhidu. Jadi ashhada rujukan kamus dia. Maknanya apa? Kita cuba cari dalam kamus kata dasar Al-Quran. Ashhada. Shin, ha dan dal. Ni. Ashhada. Kalau syahidah makna dia menyaksikan. Tapi kalau ashhada menjadikan saksi. Muka surat 131, 131. Di buku yang hijau. Ashhada. Jadi ini dia. Dalam buku latihan tu tersilap bukan syahida kata rujukannya, tapi dia ashhada. Makna dia menjadikan saksi. Okey. Wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi. Dan dia yang mengagumkan tadi itu, dan dia juga menjadikan Allah sebagai saksi ala ma fi qalbihi, atas apa saja yang ada pada hatinya. Wa huwa aladdul khisam, padahal sebenarnya dia inilah lawan apa bahasa, padahal sebenarnya dia inilah penentang yang paling kuat. Aladdul khisam, penentang yang paling kuat. Khisam ni penentang atau lawan. Aladdu yang paling kuat, yang paling berbahayalah. Okey. Wa idza tawalla. Okey. Wa idza tawalla. Jadi tadi ni yang makna tadi sini ni yushhidu ni makna tadi apa? Dia menjadikan saksi ya. Dia menjadikan saksi makna dia. Lepas tu tawalla. Wa idza tawalla. Tawalla sini tak ada kata dasar dan tak ada rujukan kamus Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah fi'il madi.
Kalau itu fi'il madi, maknanya itulah kata rujukan dia. Senang saja. Kalau dia fi'il madi, itu kata rujukan dia. Okey. Cuma kita nak tahu kata dasar dia apa. Kalau kita nak tahu kata dasar, kita kena tahu pola atau wazan dia. Apa pola atau wazan dia? Tafa'ala. Sama kan? Huruf dia sama, baris dia sama. Okey? Jadi kata dasar dia apa? Waw, lam dan ya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari. Kita cari ya. Dalam kamus. Tawalla. Jadi kata kita cari di wa, lam dan ya. Pertama kita cari waw, lam dan ya. Lepas tu baru kita cari tawalla. Cari kata tawalla. Ni dia. Tawalla. Maknanya apa? Berpaling. Di sana tu campakkan, salah tu. Sini campakkan. Makna sebenarnya adalah berpaling. Berpaling atau lantik wali, atau kasih. Makna dia. Maknanya berpaling atau berpaling. Jadi yang dalam kitab ni mungkin tersilap, bukan campakkan, tapi berpaling. Jadi wa idza tawalla. Dan jikalau dia berpaling, jadi makna penuh dia adalah dia berpaling. Dia berpaling dari kamu wahai Muhammad dalam Al-Quran ini. Dan jikalau dia berpaling dari kamu wahai Muhammad, okey. Sa'a. Maka dia sa'a. Sa'a ni ini adalah fi'il madi. Jadi kata rujukan dia adalah sa'a ni. Itu kata rujukan dia. Sedangkan dia fi'il madi. Cuma kata dasar dia apa? Kata dasar sini dah ada dah tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kita cubalah try kata dasar dia. Fa'ala. Kata dasar dia adalah sin, ain dan ya. Okey, ini kata dasar dia. Kata dasar dia sin, ain dan ya. Kata rujukan dia sa'a. Maknanya apa sini? Maknanya boleh kita cari. Sin, ain dan ya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari di sin, ain dan ya. Kita cari pertama tu sin, ain dan ya. Kita cari sin, ain dan ya. Lepas tu mana dia? Cari sin, ain dan ya. Cari yang sa'a. Ni dia. Makna dia berusaha. Jadi maksud dia ayat ni, dan jikalau dia berpaling, tadi dia kan bersaksi tadi, menjadikan Allah sebagai saksi atas apa yang ada di hati dia. Dan dia mengagumkan kamu dengan perkataannya. Tapi jikalau dia berpaling dari kamu wahai Muhammad, sa'a, dia akan berusaha fil ardi, di bumi, dia berusaha di bumi, liyufsida fiha. Apa makna liyufsida? Untuk yufsida. Yufsida. Liyufsida fiha. Yufsid. Yufsidu. Sama dia. Yufsida atau yufsidu. Lepas tu, ini sama macam tadi. Satu seiras dia dengan yushhidu, yu'ajibu, ilu, pola dia yuf'ilu. Sama dia kan? Sama macam tadi yuf'ilu. Okey. Kata dasar dia apa? Kata dasar dia adalah fa, sin dan dal. Ini kata dasar dia. Okey. Kata rujukan dia kena cari fi'il madi dia. Sini dah ada jawapan dia. Cuma kita cubalah cari sendiri ya. Yufsidu, apa fi'il madi dia? Af'ala. Yuf'ilu af'ala. Maknanya kalau di sini afsada. Samakan saja pola dia. Afsada dengan af'ala. Itu kata rujukan dia afsada. Kata dasar dia fa, sin dan dal.
Ini kita dah selalu cari perkataan afsada ni, kita dah selalu cari makna dia. Apa makna dia? Berbuat kerusakan. Jadi wa idza tawalla, dan jikalau dia berpaling dari kamu wahai Muhammad, sa'a, dia berusaha fil ardi, di muka bumi, liyufsida, untuk, mana afsada yufsidu, makna dia apa? Berbuat kerusakan, untuk berbuat kerusakan, fiha, di dalamnya, di dalam bumi, ya, di muka bumi. Wa yuhlikal hartha, wa yuhlika, wa yuhlika, yuhliku, sama saja. Ini pun masih sama juga dengan yufsidu, yu'ajibu, yushhidu, sama saja semua. Masih satu pola dia. Pola dia sama, wazan dia sama. Jadi sini ni pola dia apa? Yuf'ilu, sama juga. Jadi kata dasar dia apa sini? Kata dasar dia adalah ha, lam dan kaf. Ini kata dasar dia. Kata rujukan dia apa? Cari fi'il madi dia. Kalau ni af'al, yuf'ilu ni fi'il madi dia adalah af'ala. Kita samakan dengan af'ala. Jadi sini ni adalah ahlaka. Okey. Ahlaka. Ada tanya sa'aya tu maksud berapa? Sa'a tadi tu. Di kamus kata dasar dia. Muka surat 122. 122. Okey. Jadi kata rujukan dia adalah ahlaka. Makna dia apa? Makna dia cuba kita cari, ya. Jadi kita cari kata dasar halakaf. Sini ni banyak sebenarnya. Kita pun rasa saya dah pernah kita cari makna ahlaka ni. Tapi kita cubalah, ya. Kita cari lagi. Ni. Kata dasar dia ha, lam dan kaf. Ha, lam dan kaf. Kata rujukan dia apa? Ahlaka. Cari kata rujukan ahlaka. Ni dia. Maknanya apa? Membinasakan atau menghancurkan. Jadi wayuhlikal hartha, dan dia membinasakan. Sini dah ada makna dia. Membinasakan al-hartha, tanaman, wan nasla, dan binatang ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak yuhibbu ni macam mana pula? Yuhibbu ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok bentuk semula dia bentuk dia adalah yuhbibu. Masih pola yang sama juga dengan yang ni. Yuf'ilu, yushhidu, yu'jibu. Apa lagi tadi? Yufsidu, yuhliku. Masih sama juga. Jadi kalau kita tengok bentuk asal dia, jadi bentuk dia yuf'ilu. Pola atau wazan dia apa? Yuhbibu. Pola atau wazan dia apa? Yuf'ilu. Kata dasar dia apa? Ha, ba dan ba. Ini kata dasar dia. Fi'il madi dia atau kata rujukan dia apa? Sini af'ala. Maknanya kalau di sini apa? Ahbaba. Kalau kita gabungkan jadi dia ahabba. Ahabba. Ini kata rujukan dia. Ahabba. Dia kata rujukan dia ahabba. Okey, kata dasar dia ha, ba dan ba. Maknanya apa? Menyukai. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Okey. Jadi itu dia.
Jadi yang yuhibbu di sini ni maknanya dia menyukai. Dia menyukai ya, makna dia menyukai. Okey. Okey, kita ulangi lagi jawapan yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, yu'ajibu. Kata dasar dia adalah ain, jim dan ba. Rujukan kamus dia apa? A'jaba. Okey. Terjemahan penuh dia mengagumkan. Lepas tu yang kedua, yushhidu. Kata dasar dia apa tadi? Shin, ha dan dal. Rujukan makna kamus atau kata rujukan dia ashhada. Terjemahan penuhnya dia menjadikan saksi. Menjadikan saksi. Nombor 3, tawalla. Kata dasar dia waw, lam dan ya. Kata rujukan dia adalah tawalla. Maknanya dia berpaling. Okey. Lepas nombor 4, sa'a. Kata dasar dia sin, ain dan ya. Kata rujukan dia sa'a juga. Sebab kan sama-sama fi'il madi ya. Dia kata rujukan tu fi'il madi. Maknanya apa? Terjemahan penuh dia berusaha. Okey. Nombor 5, yufsidu. Kata dasar dia fa, sin dan dal. Kata rujukan dia dalam kamus afsada. Maknanya berbuat kerusakan. Nombor 6, yuhliku. Kata dasar dia ha, lam dan kaf. Kata rujukan dia adalah ahlaka. Maknanya dia membinasakan. Yang terakhir, yuhibbu. Kata dasar dia ha, ba dan ba. Rujukan kamus dia ahabba. Ahabba. Terjemahan penuhnya dia menyukai. Okey. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan jawapan untuk latihan muka surat 70. Jadi insya-Allah esok kita masuk kepada latihan yang latihan yang 7 Apa dia? Latihan kata kerja pasif atau majhul. Contoh dia lah tuan-tuan dan puan-puan. Di sini razaqa. Razaqa razaqa ni memberikan rezeki ya, memberikan rezeki. Wazan fi'il madi majhul dia apa? Fu'ila. Tuan-tuan dan puan-puan ubahlah jadi fu'ila. Kalau razaqa jadi fu'ila macam mana? Ruziqa. Macam itu yang kedua. Kalau sini daraba jadi fu'ila duriba. Macam tu sila tuan-tuan dan puan-puan cuba kerjakan sebelum kita berjumpa lagi esok pagi insya-Allah. Itu saja pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ni. Adakah soalan? Ada soalan? Jadi itu sajalah perkongsian kita. Dan alhamdulillah kita dah bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tadi dengan Ustaz Farid dah setengah jam, dengan saya pun dah setengah jam. Jadi semoga saja apa-apa saja yang kita kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan boleh tuan-tuan dan puan-puan semua fahami ataupun menambah semangat tuan-tuan dan puan-puan untuk mempelajari bahasa Arab. Mohon maaf atas tersilap kata dan tersilap bahasa dan perbuatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas kesetiaan tuan-tuan dan puan-puan menyaksikan live kita pada pagi hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.